Baik, bertemu kembali kita dalam Assalamualaikum at 9 pada pagi ini. Dan kita sebenarnya rasa tengah rasa macam sakit hati pun ada ni, Lin. Kenapa? Berkali-kali apply loan, haram tak dapat. Nama blacklist tak? Tak blacklist, alhamdulillah setakat ni. Cukai isytihar tak? Itu memang nak mengelak memang. Sebenarnya Abang Z, ramai orang yang cuba untuk elak isytihar syukai ni. Okey. Akhirnya mereka suka untuk memiliki rumah. Macam Abang Z lah. Susah nak buat loan apa semua kan. Oh, okey. Itu sebab-sebab dia jugalah. Ya. Jadi sejauh mana sebenarnya isytiharan cukai seseorang individu itu memberi keuntungan ataupun sebaliknya kepada seseorang individu. Jadi kita nak berbicara hari ini dalam segmen keuangan bersama dengan berbahagia Tuan Amsyari Syakur yang merupakan penasihat cukai untuk berbicara tentang untung atau tidak untuk kita isytiharkan cukai kita. Baik. Assalamualaikum. Tuan Amsyari. Baik. Ya, kita nak bicara tentang untung tidak bayar cukai ni. Sebagai mukadimah, mungkin Tuan boleh berkongsi dengan para penonton mengenai cukai individu. Siapa sebenarnya yang layak bayar cukai ni sebenarnya? Ramai tak tahu. Okey. Terima kasih Tuan Z dengan Puan Lin. Okey, untuk saya terangkan lebih lanjut ni, saya ada sediakan beberapa slide untuk memudahkan yang faham. Okey, slide yang ni adalah saya katakan siapa yang ada 5 pendapatan ini. Itu yang 5 pendapatan ni kalau boleh tengok di belakang ni kepada mereka yang ada kena tekan ke? Tekan. Okey, keuntungan perniagaan. Siapa yang ada siapa yang berniaga, dia ada keuntungan dalam perniagaan. Walaupun online. Yes, online. Okey. Yang keduanya ada pendapatan pergajian. Okey, yang ketiganya ada terima dividen, ada diskaun faedah. Yang keempat yang terima pencen. Baik. Ada orang miskin, kenapa pencen kena? Kan? Pencen sebenarnya kalau dah pencen selalunya ada dua orang, dua tu ada seorang ada 2 pencen. Baik. Pencen yang kedua tu yang kena. Okey. Yang terakhirnya siapa yang ada pendapatan sewa, ada pendapatan royalty, premium. Royalty ni artis lah. So siapa yang individu yang ada 5 pendapatan ini, mereka di dalam golongan yang perlu isytihar cukai. Pendapatan penggajian. Maksudnya kalau freelance macam mana? Pendapatan penggajian freelance pun dikatakan dalam memiliki pendapatan. Okey, pendapatan kena jugalah isytiharan tu. Kalau tanya saya minimum berapa orang yang kena kan adalah ini. Okey, untuk individu yang bujang yang belum berkahwin, minimum pendapatan 3,141 bersih atau bersih. Dia dalam kategori dah kena cukai. 3,000 ke atas. 3,000 ke atas. Kepada mereka yang dah berkahwin dan dua-dua bekerja, kalau dia memilih untuk borang berasingan dan tiada anak, sama juga RM RM3,141. Okey, yang ketiganya mudahnya kalau kita dah berkahwin, pasangan tidak bekerja. Itu dia. RM ringgit Malaysia 4,001. Itu minimum bagi saya untuk memudahkan orang luar faham. Ini minimum. Okey, Cik Amsyari. Rata-rata ramai yang suka dan mengelak untuk isytihar cukai dengan tepat kerana kuatiri bayar cukai tu banyak. Betul. Mungkin Tuan boleh kongsikan dengan para penonton mengenai isytihar cukai ini. Okey, sebulan ni sebenarnya saya boleh katakan luar tu banyak lagi masih keliru dengan cukai. Dia sebenarnya ramai lagi orang faham tentang cukai. Sebenarnya apa yang saya simpulkan dari pemerhatian saya, dari kongsian saya dengan kat luar, saya simpulkan ada 4 lah. Okey, satunya tidak tahu cara isytihar cukai sebenarnya. Mereka tidak tahu sebenarnya isytihar cukai. Macam mana nak datang ke HDN ke? Kadang ada orang dengar datang HDN nanti kena jerat kepala pula. Takut kan? So benda tu sebenarnya mereka tidak tahu cara. Lepas tu bila dah buat bisnes, orang tak tahu dokumen apa yang dia simpan. Mulalah buang kan, resit buang, resit tol, resit parking buang kan. Semua benda tu yang mereka bila dah tak ada, mereka dah tak tahu. Adakah nanti saya isytihar, dokumen tak ada, apa jadi kepada saya? Itu dah takutlah. Ada isytihar takut. And then takut cukai tinggi. Betul? Kadang-kadang gaji RM5,000, fikir saya mungkin kena bayar RM3,000, RM4,000. Nanti saya akan kongsikan contoh. Yang bayar RM5,000 pun tak perlu bayar banyak pun sebenarnya. Okey. Yang terakhir memang tak nak bayar cukai. Ini saya tak tahulah. Yang ini memang tak nak bayar cukai sebab ada sentimen yang lain kot yang mereka rasa tak perlu nak bayar cukai. Dan yang terakhir pernah saya dengar dari mereka kecil-kecilan, yang terutamanya enterprise. Bila enterprise dia kata tak perlulah nak bayar cukai, kerajaan kan SDN akan kejar kami pun. Itu silap. Itu mitos yang sangat silap lah bagi saya. Baik. Kalau kita lihat pengisytiharan cukai, kalau mereka yang mengelak untuk mengisytiharkan cukai mereka, sebenarnya
kesannya adalah sukar untuk mendapat pinjaman bank Betul. dan sebagainya. Jadi boleh tak Tuan menyatakan bahawa bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk memudahkan urusan pembelian ataupun pinjaman dan sebagainya? Okey, sebabkan saya dah selalu terlibat dengan hartanah, saya selalu bagi sharing tentang hartanah. Antara masalah yang saya nampak kepada mereka ni, mereka tidak kemaskini cukai individu. Baik. Sebenarnya pihak bank dia nak tengok anda ni betul ke bekerja, ada punya pendapatan. Antara sokongan, dokumen sokongan dia adalah cukai, borang cukai. Borang cukai. Yang keduanya, kalau dah ada alami masalah ni, ambillah program yang baru yang diperkenalkan oleh pihak HDN dengan kerajaan, iaitu dikenali sebagai PKPS. Baik. Atau pengakuan program khas pengakuan sukarela. Program ni diberi peluang sampai bulan Julai ni. Okey. Sampai bulan Juni. Sampai Jun. 30 Jun. Yes. Nanti saya akan terangkan lebih detail tentang tu. Yang ketiga, kan pastikan transaksi dalam bank wujud. Saya lupa nak tukar slide yang tu. Ini. Okey, pastikan transaksi dalam bank dan baki dalam bank cantiklah wujud. Okey, yang terakhir elakkan dari masalah siton dan sikris. Betul. Itu yang masalah orang yang susah nak buat pinjaman sebenarnya. Dan selalu yang masalah yang teruk yang siton sikris lah. Sebab kredit kad, loan lain lah. Betul. Okey Tuan Amsyar, sebenarnya program khas pengakuan sukarela ni sebenarnya dah bermula daripada 3 November 2018 sehingga 30 Jun 2019 untuk mereka yang layak membayar cukai secara real ni. Pada pandangan Tuan, sejauh mana inisiatif ini memberi kelebihan kepada pembayar cukai itu sendiri? Okey, sebelum saya simpulkan benda tu, saya ingin saya katakan apa ni pengakuan sukarela. Pada siapa yang kita patut isytiharkan pengakuan sukarela ni. Okey, saya dah readykan slide ni. Okey. Okey, yang saya rasa slide tak maaf, mungkin slide itu dah tak ada dalam ni, tapi ada 4 golongan. Okey, yang tidak berdaftar dengan HDN. Okey, yang tidak pernah berdaftar dengan HDN. Okey, yang keduanya gagal buat stamp duty. Stamp duty ni macam beli rumah, ada stamp duty kan? Dia gagal buat stamp duty kat situ. Yang ketiga, tidak lapor keuntungan dengan betul. Bila sudah buat berniaga, rasanya sebelum ni saya banyak lari cukai lah. Saya rasa untung saya banyak lebih tapi tak isytihar cukai yang betul. Situ. Satu. Yang ketiga, yang keempat, tak pernah belum ke muka borang cukai, tak pernah pun belum ke muka. Dah pernah tapi lepas stop tiba-tiba. Itu pengakuan sukarela lah. Untuk 4 golongan ni saya galakkan ambillah pengakuan sukarela. Okey, untuk ini kenapa saya galakkan buat pengakuan sukarela ni? Sebab inilah. Saya dah berbincang dengan pihak HDN. Dia 2 kelebihan dia bagi, iaitu dia terima berapa je amount yang anda isytihar dengan baik, dengan betul, secara suci hati. Suci hati. Secara suci hati. Suci hati tu fahamlah, dengan rela hati lah. Yang keduanya adalah semakan lanjut tidak akan dilakukan. Maksudnya tuan, bila kita dah bagi, dia tak akan buat semakan lagi dah. Maksudnya yang sebelum-sebelum ni, dia terima je. yang sebelum-sebelum macam tahun lepas punya ke? Sebelum ni, kalau dia tak ambil program ni, kalau dalam tempoh tu dia tak ambil program ni, sebelum tu jadi pemerhatian dia. Kalau yang ambil program ni, dia tak akan ambil perhatian untuk siapa yang program ni lah. Maksudnya dia akan cek yang untuk semasa sahaja. Ya, semasa. Baik, kebanyakan kita lihat pengakuan-pengakuan ini sebenarnya adalah mereka freelancers, artis, DJ radio atau mereka yang bekerja secara dibayar berdasarkan apa yang mereka buat. Okey, jadi mereka ni kadang-kadang menganggap bahawa mereka tidak perlu mengisytiharkan. Okey, baik, kita nak tanya soalan tu nanti bersama dengan tuan. Rehat seketika kot. Okey, kita jumpa lagi selepas ni insya-Allah.